One, two. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan sambung balik di dalam tajuk sokongan dan pergerakan. Jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada pergerakan dan pertumbuhan manusia pula. Okey, untuk tajuk hari ini, okey, kalau boleh saya akan explain tunjukkan apa yang ada ni. Kalau Amalina nak offkan mic dulu pun tak apa, kod terganggu ke apa ke. Okey. Untuk tajuk hari ni dia banyak kepada untuk pemahaman dan juga nota lah hari ni. Okey. Sebab kita nak mengenali bila sebut pergerakan dan pertumbuhan manusia, maksudnya kita nak tahu bagaimana sesuatu pergerakan berlaku pada manusia. Apa yang menyebabkan berlaku? Kalau kita tengok kepada gambar yang ada kat sini, okey. Gambar yang ada kat sini, dia hanya nampak apa? Tulang-tulang sahaja. Kalau ikutkan, kalau tulang ni memang payah nak bergerak pun. Tetapi apakah yang membantu untuk rangka manusia supaya boleh bergerak? Jadi kita akan tengok kat sini, banyak kita akan berkenalan ataupun mengenali dengan sistem yang ada pada manusia, iaitu kita panggil sistem otot. Okay, nah? Kita ada dua sebenarnya. Kalau ada otot saja pun tak boleh. Kalau otot saja ni maksudnya macam cacing je lah. Lembik, okay, boleh bergerak ikut suka, badan nak lipat ke apa ke. Tetapi perbezaannya pada manusia adalah kita ada sistem rangka dan juga otot yang membaluti rangka tersebut untuk membolehkan manusia bergerak. Jadi untuk membolehkan manusia bergerak ni, kita ada sistem yang mana otot-otot ini akan berlaku pengecutan dan juga pengenduran. Pengecutan dan juga pengenduran. Okey. Di dalam buku teks kalau nak rujuk muka surat 128. Okey. Yang kat situ pun ada explanation muka surat 128. Okey nah? Pengecutan dan pengenduran otot. Jadi untuk peringkat awal ni kita nak kenali dahulu bahagian-bahagian otot. Okey, kalau bahagian rangka tempoh hari kita dah kenal dah. Hak tulang bahagian atas, ada tulang rusuk, tulang bahagian tengkorak, tempoh hari ada dah. Ingat lagi tak? Tempoh hari kita dah tengok dah bahagian tulang-tulang pada manusia ni. Cuma ingat dengan tak ingat je. Macam ni. Ni hari tu kita dah kenal dah hak sistem rangka dalam manusia ni. Ada tengkorak, turus vertebra, hak tulang belakang tu. Kita ada tulang rusuk, sternum. Sternum tu apa? Tulang hak duduk bahagian depan ni. Okey. Kita ada apa? Tulang kalau dekat bahagian belakang tu ada orang panggil tulang belikat. Okey. Tapi dalam istilah sains kita panggil lengkungan pektoral. Okey. Ada tulang tangan. Ni ada dua bahagian tulang tangan ni pun sebenarnya kita dah tengok tempoh hari. Okey. Tulang tangan, lengkungan pelvis dan sampailah ke tulang kaki. Jadi untuk hari ini kita tak tengok sistem rangka dalam tersebut, kita akan tengok yang sistem ototnya. Sebab otot-otot ni pun ada istilah-istilah dia yang kita perlu ingatlah sebenarnya. Ingat ke tak ingat tu bergantung kepada sistem ingatan masing-masing. Jadi kalau cerdas, sehat dan sebagainya tu mudahlah nak ingat. Okay, nah? So kita akan mula berkenalan dengan otot-otot yang pertama. Rasanya otot-otot ni kalau tak silap dalam pendidikan jasmani kesihatan pun ada diterangkan oleh Cikgu Rosidah ni. Okey. Pernah dengar tak istilah-istilah apa itu dipanggil otot bicep yang ada otot tricep dekat lengan ni? Pernah dengar? Lupa cikgu. Lupa, tapi pernah dengar tak? No. Okey. Selalunya rasa pernah dengar sebab bila siapa-siapa yang hadir kelas PJPK, pendidikan jasmani, memang kalau nak buat regangan dan sebagainya, memang tak boleh lari dengan nama-nama otot ni. Tapi cuma untuk kelas hari ni, kalau boleh, ingat tu je. Ingat ni pun tak apa dah. Otot bicep hak belah mana? Belah atas ke belah bawah? Yang tu. Okay, nah? Jadi otot bicep ni kalau kita tengok dekat gambar ni, ini adalah otot yang bahagian atas. Okey, tricep ni adalah otot yang bahagian bawah. Ingat hak ni pun boleh dah. Ni kira dapat pengetahuan lah ni. Okey, otot bicep mengendur
Apa maksud mengendur? Maksudnya kita regangkan dia, luruskan lengan, okey. Jadi hak belah bawah tu selalunya dia akan jadi tertarik. Kalau biasa tengok backhoe ke apa ke, okey, kan dia ada macam sendi dia tu, dia nak tolak dia punya cangkuk dia tu sebagainya tu kan, dia ada hak dia punya struktur tu yang duk tolak-tolak. Macam tu juga dengan lengan manusia. Macam contoh otot bicep bahagian atas tu, bila kita tarik angkat beban tu, dia jadi macam berketul gitu. Tu kita kata mengecut. Okey, yang belah bawah tu bila kita dah angkat lengan tu naik sampai ke atas, okey, dia apa? Dikatakan mengendur sebab dia dah jadi regang dekat bawah tu. Okey. Okey. So boleh ingat tak ni? Dua ni. Untuk hari ni paling kurang nama otot atas adalah bicep, yang bawah adalah tricep. Okey lah. Okey. Sebutan tu tak kisah masa mana, tapi ejaan tu yang tu penting. Okey. Okey, pergerakan yang ada macam ni, satu kecut, satu mengendur, okey, dia nampak tak dia berlawanan macam ni. Kalau yang atas mengecut, yang bawah mengendur, yang atas mengendur, yang bawah mengecut. Okey. Ini kita panggil pergerakan yang berlawanan. Dan dalam istilah sains kita tak sebut istilah berlawanan tu. Kita panggil antagonis. Otot pergerakan antagonis. Okey nah? Otot berantagonis. Dekat sini ada tulis dah. Satlah saya tengok. Tak ada. Tak apa, kita buat catatan. Okey, ini pergerakan macam ni kita panggil okey. Okey, kita tukar pen. Okey, kita panggil pergerakan macam ni, kita panggil dia adalah otot berantagonis. Berantagonis. Okey, berantagonis. Alah, macam dalam drama kan ada watak hero, heroin, watak antagonis. Pernah dengar watak antagonis? Jahat-jahat. Okey, jahat-jahat tu. Sebenarnya dia bukan, antagonis ni bukan maksudnya jahat, dia sebenarnya berlawan kepada hak baik, jahat lah. Okey, antagonis. Jadi istilah bila berlaku pengenduran, mengecut macam ni, kita panggil pasangan otot ni adalah otot berantagonis. Okey, boleh. Dapat tiga pengetahuan hari ni. Otot bicep belah atas, otot tricep belah bawah. Okey. 3 apa 4. Okey. Dan dia berlawanan. Kalau hak atas kecut, yang bawah kendur. Yang atas mengendur, yang bawah mengecut. Dan fenomena ini kita panggil otot ni adalah otot berantagonis. Dapat pengetahuan tu kalau buat catatan. Ada buat catatan tak? Itu tulis dalam nota, boleh tulis dalam nota tu. Boleh Boleh, tulis dalam buku tulis dalam buku nota. Okey. Kat mana cikgu? Inilah hak duk cerita-cerita ni lah. Otot tricep atas, otot tricep bawah, otot bicep atas semua-semua ni. Benda-benda ni lah. Okey, tak apa. Sat lagi nanti bila dah siap video tengok balik. Okey, nak tunggu masa pun dah makin lambat dah ni. Okey. Seterusnya, okey, kita akan tengok lagi okey, yang balik fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Tapi sebelum tu tengok hak ni dulu. Tengok hak bawah ni dulu. Okey. Yang ini di muka surat 129 dalam buku teks. Hak ni saya nak minta salin. Nak minta salin masuk dalam buku nota jugalah. Hak ni salin gambar ni. Okey. Kalau tak lukis apa cikgu? Kalau tak lukis apa? Tak lukis? Nak suruh salin, kalau tak lukis macam mana nak salin, nak letak label-label ni? Alamak hai. Kenapa masalah kamu lukis? Bukan ambil pendekat seni visual, terror kot. Kalau 4C kan ambil seni visual. Ya, tahu minat dengan lukis ni. Buat lebih kurang je, tak payah cantik, tak payah color-color merah dan otot semua tu tak payah. Cuma nak bagi nampak gambaran saja. Kalau photostat pun boleh, tapi musim ni tak tahulah kedai photostat buka ke tidak. Okay? Ada, di rumah ada. Ada. Kalau ada tak apa, tak ada masalah. Okay? Sebab nak bagi biasa melabelkan, hak ni lah. Bahagian belakang, bahagian bawah ni otot tricep, bahagian atas bicep, okay? Dan hak dekat gambar ni, kenapa saya suruh salin hak ni? Sebab dekat sini dia ada beberapa bahagian lagi yang kita kena hafal, kena tahu strukturnya.
Yang ni. Okey, kadang-kadang ada orang tertukar. Kadang-kadang ada orang tertukar. Apa itu otot? Apa itu tendon? Okey, apa itu ligamen? Kadang-kadang kalau orang bersukan, main bola ke, sukan apa sekalipun, ada yang dia bagi tahu, atlet sekian-sekian tidak boleh meneruskan kerana mengalami kecederaan otot, mengalami kecederaan tendon, mengalami kecederaan ligamen. Jadi bila kita tahu istilah-istilah ni, maksudnya kita tahulah yang dia cedera tu bahagian mana. Okey nah? Tendon contohnya. Tendon ni adalah bahagian yang menyambungkan otot dengan tulang. Tu nak kita nak kena ingat tu, nak kena buat catatan tu. Penyambung, ini adalah penyambung bahagian otot dan tulang. Penyambung bahagian otot dan juga tulang. Okey. Kalau makan ayam ni selalu jumpa ni dekat ayam bahagian peha tu. Yang dia punya hujung isi dia tu, kalau dekat peha tu, yang struktur dia macam clear-clear tu, jernih-jernih tu. Tu adalah tendon. Okey. Yang kemudian kita ada seterusnya adalah ligamen. Okey, ligamen juga adalah penyambung juga. Tetapi dia penyambung kepada bahagian tulang dengan tulang. Okey nah? Bahagian tulang dengan tulang. Tu yang kita penting nak tahu tu. Okay, walaupun tak ada cita-cita nak jadi doktor, manalah tahu kok nanti jadi misi, nurse. Kan? Tak? Tahulah juga bahagian-bahagian ni. Okay, ligamen, tendon. Okay. Hak bahagian tulang tu tak ada masalah sebab hari tu kita dah tengok dah. Tinggal saya seorang ni. Duk cakap seorang-seorang ni. Okay, tak apa. Rekod je lah. Nanti kalau Amalina masuk balik, just sambung je lah. Okay. Okay, untuk seterusnya hari ni. Okay, untuk seterusnya hari ni. Okay, bagi mereka yang lambat masuk dan sebagainya ni. Okay, kita akan tengok seterusnya adalah berkenaan ligamen. Apa dia ligamen? Tadi saya ada sebut dah di slide yang sebelumnya tadi tu. Ia adalah bahagian penyambung tulang dengan tulang. Penyambung bahagian tulang dengan tulang. So kita akan tengok dekat sini. Okay, lebih details lagi. Okay, apakah dia ligamen? Okay, ni dia. Okay, kita highlightkan dia. Ligamen dia sebenarnya adalah merupakan tisu. Okay, tisu yang penghubung yang liat menyambungkan dua tulang. Ni yang saya kata tadi tu. Menyambungkan bahagian tulang dengan tulang. Okay, itu ligamen. Okay, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah, ini antara yang mungkin akan ditanya dalam soalan peperiksaan lah ni. Dia berfungsi adalah untuk mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Dia bukan keras macam skru ke apa ke. Dia memang lembut. Sebab apa? Dia sebenarnya adalah sebahagian daripada otot, cuma dipanggil ligamen. Dia tak sama dengan otot muscle biasa tu. Okey? Okey, kalau tengok dekat gambar rajah ni yang dah diperbesarkan ni, ni lagi jelas. Okey? Ligamen. Okey? Kalau yang biasa potong kaki lembu ke, kambing ke, musim-musim korban ke apa ke, okey, di antara sendi tu bila kita nak ceraikan sendi kaki lembu tu, boleh nampak struktur bahagian ligamen ni. Okey, tu dipanggil ligamen. Dia menghubungkan antara tulang dengan tulang. Mudah kot. Okey. Okey, untuk hari ni kita tengok bahagian-bahagian ni je. Ramai yang tak masuk dengan masuk pun dah terkeluar. Okey, seterusnya kita akan tengok otot. Otot ni senang cerita, kita kata kalau kita lembu ke ayam daging ke ni, ayam daging. Daging, bahagian daging. Okey nah. Tu adalah otot. Okey nah, otot. Okey. So otot ni sebenarnya adalah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Okey.
Selari, perasan tak selari? Sebab itu kalau orang-orang tua nak potong daging ni ataupun potong otot ni, dia kata melintang. Okey. Jangan potong ikut selari dia tu. Nanti liat, keras dan sebagainya lah. Ni dia suruh kata potong melintang ni. Okey. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia, ini akan ditanya juga macam tadi juga, ligamen, strukturnya macam mana, apa fungsi dia. Otot pun sama. Okey. Dia digunakan untuk pengecutan dan pengunduran otot. Okey nah? Okey, boleh sikit lagi. Seterusnya ada sedikit, ni ada dalam buku teks juga, boleh rujuk gambar, ni tak lukis pun tak apa. Yang ni di muka surat 129 juga. Okey. Ada beberapa perkara lagi, okey, yang ni yang tambahan-tambahan kepada bantuan untuk pergerakan tulang manusia. Okey. Kita ada cecair sinovial. Okey. Nama pertama kalau nak buat catatan nota, pertama letak nama dan letak fungsi dia. Okey nah. So kalau ikut yang cecair sinovial ni, dia adalah berfungsi untuk menjadikan pergerakan tu licin. Jadi antara tulang dengan tulang kan dia ada sendi ni, dia ada penghubung ni, selain daripada ligamen tadi tu, okey, dia ada cecair yang akan menyebabkan pergerakan tu jadi licin, smooth. Kalau tak ada cecair sinovial ni, okey, tulang satu dengan tulang dua bila dia bergerak, bergeser, bila bergeser tak licin pergerakannya tu, akan jadi krok-krak, tu akan menyebabkan sakit. Boleh nah? Okey, sakit. Dan selalunya bila umur makin meningkat, makin tua, cecair sinovial ni macam makin kurang lah. Sebab tu kalau orang tua tu jalan terbongkok-bongkok, kalau nak bergerak tu kata, oh lah sakit tulang, sakit. Tu dia jadi macam tu lah. Okay? Kalau yang muda-muda tu, okey lagi lah, tak ada masalah lagi lah. Kecuali dia ada penyakit tertentu yang menyebabkan cecair sinovial dia tu tak ada, ataupun hilang, ataupun sikit dan sebagainya. Okay? Tu cecair sinovial. Kemudian yang kedua, kita ada bahagian, dekat bahagian sendi ni juga, kita ada bahagian tulang yang dipanggil rawan. Okey nah, tulang yang dipanggil rawan. Fungsi dia adalah dia macam pelapik ni. Kalau kita tengok gambar, dia macam pelapik. Antara tulang pertama dengan tulang kedua, dia jadi macam pelapik. Tadi cecair sinovial tu dah memang bantu untuk melicinkan pergerakan dah. Tetapi dengan kehadiran pelapik, iaitu rawan ni, okey, dia juga macam membantu mengurangkan pergeseran. Bantu mengurangkan pergeseran. Okey. Dan yang ketiga tadi, kita ada tadi ialah tendon. Okey, tendon tadi adalah bahagian yang menyambungkan tulang kepada otot. Ni bahagian ni. Okey, saya cakap dekat tulang ayam tu, nampak tu bahagian peha tu. Senang nampak, okey? Tendon. Jadi hari ni ada beberapa lah yang kita dah belajar. Otot bicep, otot tricep, okey? Kita ada otot, ada ligamen, ada tendon, okey? Harap-harapnya boleh ingat, okey? Bila ditanya nanti, apakah dia otot berantagonis? Apakah dia otot berantagonis? Itu adalah merujuk kepada pergerakan-pergerakan oleh otot bicep dengan tricep tadi kan. Okey nah, apa ayah pula nak. Okey. Okey, kita tengok hak last hari ni, okey. Allah tak boleh tarik. Okey, pola pertumbuhan manusia ni kelas akan datanglah. Hak ni kita tengok last. Masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan seharian. Okey, yang menjadi masalah adalah apabila cedera lah. Tu senang cerita. Apabila cedera. Kalau yang terjadi secara semula jadi, macam gambar hak saya tunjuk tadi tu, macam hak saya dah cakap tadi tu, okey, bila meningkat usia, bila meningkat usia, dia ada masalah kepada cecair sinovial tadi tu dan juga bahagian rawan ni, cushion ni. Mungkin banyak pergerakan ataupun mungkin ada masalah tertentu, bahagian cushion ni ataupun rawan ni, dia jadi haus. Dia jadi makin nipis dan sebagainya, menyebabkan geseran tu akan menghasilkan rasa sakit. Sama juga dengan cecair sinovial. Jadi kalau yang lainnya adalah disebabkan oleh kecederaan. Mungkin berlaku rempuhan masa main bola sepak ke, ataupun jatuh, aksiden dan sebagainya. Yang ni akan menyebabkan bahagian
sendi dan otot bermasalah. Okey nah. Jadi kalau ada yang kat sini, ni yang ditulis kat sini, disebabkan oleh aktiviti fizikal lah. Okey. Kalau tak ada masalah tentang aktiviti fizikal pun, dia akan jadi sakit lutut juga apabila sudah memasuki usia warga emas, warga tua. Kalau warga tua ni sebab apa? Dia bukan kerana patah dan sebagainya. Tetapi yang kata tulang, yang bahagian rawan tadi tu dengan cecair tadi tu makin kurang. Tu yang dia akan jadi masalah dengan sendi dan otot. Okey. Okey, untuk hari ni sebenarnya saya nak stop kat situ je sebab nanti untuk kelas akan datang lebih memudahkan, saya akan cuba hantar modul dekat Pondok Jaga. Nanti saya akan maklumkan lain. Bila dah siap, harapnya anak-anak pelajar boleh pergi ambil lah. Okey, nanti katakanlah kita tak sempat nak Google Meet, ada masalah talian dan sebagainya, kita boleh guna modul tu untuk buat sesi PDPR jugalah. Okey, boleh nah? Okey, jadi untuk hari ni saya akan stop kat sini saja dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, kalau modulnya dah siap, InsyaAllah kita akan sekali-sekala rujuk pada modul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.